Setiap kisah yang hebat bermula dengan sebuah perjalanan. Setiap idea yang bernas ditemui oleh seorang insan. Masa depan yang cerah bermula dengan suatu visi. Visi yang tiada batasan. Visi yang membuka pelbagai peluang yang tiada tandingan dan berteraskan asas yang kukuh. Visi masa hadapan di mana teknologi hari esok mencorak komuniti hari ini. Visi masa hadapan di mana teknologi dan inovasi dapat melonjak ekonomi, meningkatkan produktiviti, memperkasa komuniti serta memudahkan kehidupan kita semua. Dan semuanya bermula dari impian anda masa depan bersama. Setiap kisah yang hebat bermula dengan sebuah perjalanan. Setiap idea yang bernas ditemui oleh seorang insan. Masa depan yang cerah bermula dengan suatu visi. Visi yang tiada batasan. Visi yang membuka pelbagai peluang yang tiada tandingan dan berteraskan asas yang kukuh. Visi masa hadapan di mana teknologi hari esok mencorak komuniti hari ini. Visi masa hadapan di mana teknologi dan inovasi dapat melonjak ekonomi, meningkatkan produktiviti, memperkasa komuniti serta memudahkan kehidupan kita semua. Dan semuanya bermula dari impian anda masa depan bersama. Setiap kisah yang hebat bermula dengan sebuah perjalanan. Setiap idea yang bernas ditemui oleh seorang insan. Masa depan yang cerah bermula dengan suatu visi. Visi yang tiada batasan. Visi yang membuka pelbagai peluang yang tiada tandingan dan berteraskan asas yang kukuh. Visi masa hadapan di mana teknologi hari esok mencorak komuniti hari ini.
visi masa hadapan di mana teknologi dan inovasi dapat melonjak ekonomi. Salam sejahtera dan selamat datang ke majlis virtual pelaksanaan projek rintis National Technology and Innovation Sandbox Felda Mempagar bertemakan alami pembaharuan terokai teknologi. Saya Anne Edwards selaku pengacara dan moderator sesi bual bicara untuk majlis hari ini. Ogos lalu, kami telah menyaksikan pelancaran National Technology and Innovation Sandbox NTIS demi mengukuhkan prospek Malaysia untuk menjadi ekonomi pesat membangun dan didorong inovasi. Dan hari ini kami berpeluang mengetahui susulan kejayaan awal projek ini, bilangan permohonan untuk NTIS dan jumlah dana yang telah diagihkan, kelonggaran peraturan untuk operator drone, perkongsian NTIS dengan Felda yang bertujuan meningkatkan purata pendapatan peneroka Felda dan paling penting sekali, faedah projek ini kepada rakyat Malaysia. Semua ini akan dirungkai dalam sesi soal bicara bersama Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI Yang Berhormat Khairi Jamaluddin dan Yang Berhormat Datuk Seri Idris Juso, Pengerusi Felda. Sesi ini akan disaksikan pihak pengurusan MOSTI dan Felda, Sekretariat NTIS, pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia atau CAM, syarikat pemula di bawah projek perintis Felda Mempagar, ketua-ketua kampung dan warga Felda Mempagar 1 dan 3 serta rakan-rakan media. Sebelum itu, apa kata kami dengar dahulu kata-kata aluan daripada Zulaira Abu Bakar, Ketua Pegawai Eksekutif Pusat Inovasi dan Kreativiti Global Malaysia, MAGIC, selaku Sekretariat Utama bagi NTIS. Yang Berhormat Khairi Jamaluddin, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Yang Berhormat Datuk Seri Idris Juso, Pengerusi Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda, Yang Berbahagia Engineer Datuk Dr. Siti Hamisah Tapsir, Ketua Setiausaha Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Yang Berbahagia Datuk Amiruddin bin Abdul Sattar, Pengarah Besar Felda. Yang Berusaha Kapten Chester Buuchi, Ketua Pegawai Eksekutif Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia, CAM, ahli-ahli pengurusan MOSTI, Felda dan CAM, rakan-rakan Sekretariat Sandbox Inovasi dan Teknologi Nasional NTIS, rakan-rakan kerja saya di MAGIC, warga Felda Mempagar 1 dan 3, rakan-rakan media dan semua yang sedang bersiaran bersama saya petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, kita berkumpul pada hari ini untuk majlis virtual pelaksanaan projek rintis Sandbox Inovasi dan Teknologi Nasional NTIS Felda Mempagar. Sejak penularan pandemik COVID-19, tinjauan mendapati 70% individu di luar bandar yang terlibat dalam sektor pertanian terjejas mata pencarian dan pendapatan. Mereka diuji dengan permintaan pasaran yang tidak menentu, kenaikan kos pengeluaran disebabkan kebergantungan terhadap barang import, penurunan produktiviti dan hasil dan cabaran lain yang telah mengakibatkan kerugian pendapatan. Namun, sektor pertanian berpotensi menjadi penyumbang utama kepada peningkatan kemakmuran bersama dan sumber makanan kepada 9.7 bilion penduduk dunia pada 2050. Bank Dunia juga merumuskan sektor pertanian sebagai penyumbang utama pembasmi kemiskinan di dunia. Maka tidak hairanlah apabila Perdana Menteri yang amat berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin bersetuju dengan perumpamaan
Yang Berhormat Pengerusi Felda akan Felda sebagai sebuah lombong emas kerana potensinya yang sangat besar untuk menjadi peneraju utama sektor pertanian pintar dan pengeluaran makanan di negara ini. Atas sebab inilah, Sandbox Inovasi dan Teknologi Nasional NTIS melalui Magic bekerjasama dengan Felda untuk menggerakkan aktiviti perladangan berteraskan pertanian pintar dan inovasi. Hadirin sekalian, sejak dari kecil lagi saya sering tertarik dengan keluasan dan kehijauan ladang kelapa sawit, ladang getah dan ladang buah-buahan setiap kali pulang ke kampung halaman saya di utara. Namun, terlintas juga di fikiran saya akan kehidupan mereka yang mengusahakan ladang seluas mata memandang ini. Apakah cukup mata pencarian mereka dan apakah cabaran yang terpaksa mereka lalui untuk mengendalikan kawasan seluas ini? Apabila kita ingin memodenkan dan menaik taraf ladang, ia memerlukan kos pelaburan yang tinggi. Ini adalah satu rintangan kepada peneroka-peneroka kerana rata-rata kurang kemampuan. Malah terpaksa mencari skim kewangan yang selalunya sukar didapati di kawasan luar bandar. Ramai juga hanya mendapat keuntungan kecil dan sukar untuk menembusi pasaran yang lebih besar serta tidak mempunyai kepakaran untuk menambah baik dan memodenkan ladang mereka. Walau bagaimanapun, masih ramai yang terus tekad untuk mengerjakan ladang dan kekal jitu dengan pilihan kerjaya ini, walaupun diduga dengan cabaran keuangan atau kekurangan kemahiran. Inilah sebabnya kita semua berkumpul pada hari ini. Berpekalkan semangat dan kegigihan peneroka-peneroka Felda ini, ia mendorong kami di industri teknologi dan inovasi untuk membawa transformasi dalam industri pertanian demi manfaat masyarakat bersama. Para hadirin sekalian, dalam tempoh 6 hingga 12 bulan akan datang, peneroka Felda akan berpeluang untuk bekerjasama dengan syarikat teknologi terpilih melalui program NTIS. Program ini akan membantu peneroka Felda mempelbagaikan aktiviti ekonomi dan mencari saluran pendapatan tambahan. 5 syarikat teknologi tinggi akan menjalankan ujian tekanan untuk pelbagai kemudahan drone dan robotik. Drone dan robotik ini bertujuan untuk menambah baik aspek penuaian, penyelenggaraan dan pembajaan ladang kelapa sawit di lokasi Felda yang terpilih. Dengan kerjasama pihak berkuasa penerbangan awam atau CAM, kami berhasrat untuk mempercepatkan ujian ini menerusi skim Mempaga 1 dan 3 berdasarkan aras pencapaian yang telah ditetapkan dengan selamat. Ujian ini termasuklah menyembur baja menggunakan drone dan mengait tandan dengan pemotong laser yang dipasang pada drone. Tidak mustahil di masa depan, robotik dan otomasi akan memainkan peranan penting dalam menambah baik keselamatan, kecekapan dan produktiviti di ladang. Hadirin sekalian, kerajaan telah mengumumkan program pembangunan bernilai 1 bilion ringgit untuk peneroka Felda. Program ini diperkenalkan untuk membantu memperkukuhkan kelangsungan makanan buat rakyat Malaysia. Melalui program ini, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi akan bekerjasama dengan sektor pertanian untuk meningkatkan buah-buahan, bijirin dan sayur-sayuran supaya kelangsungan makanan kita semua terjamin di masa hadapan. Hari ini, kita telah menjadi lebih kreatif dan menyesuaikan diri dalam norma baharu. Malah, lebih dari itu, dalam sektor ekonomi, kita mencantas proses yang jauh ketinggalan supaya kita dapat menyemai benih yang baharu. Dengan usaha menggunakan teknologi untuk meningkatkan impak skim Felda secara keseluruhannya, kita bukan sahaja dapat meraih peluang baru. Malah, kita juga dapat membina asas yang kuat melalui penggunaan teknologi serta menarik minat generasi baru dengan meningkatkan kemahiran, mengadakan peluang pekerjaan yang lebih baik, meraih hasil yang lebih banyak dan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Ini adalah misi NTIS untuk membantu negara menghubungkan titik-titik kemajuan melalui inovasi. Kami komited untuk menyatukan pihak yang berkebolehan dan mewujudkan persekitaran yang baik supaya kemajuan dapat dikecapi bersama.
Sehingga kini, NTIS telah menerima sebanyak 1,773 permohonan. Dianggarkan dana sebanyak 18 juta ringgit akan disalurkan kepada syarikat yang dapat menyediakan penyelesaian berpotensi untuk kepentingan negara. Anda boleh mengikuti perkembangan kami dan kami alu-alukan sebarang idea atau usul untuk bekerjasama. Ini adalah kerana NTIS sentiasa membuka ruang yang membina untuk idea berkembang. Kami gembira dapat terus memainkan peranan sebagai pemangkin dan pihak yang menyatukan syarikat teknologi dengan agensi kerajaan dan sektor berkaitan untuk mencipta penyelesaian yang memanfaatkan masyarakat. Saya juga menantikan kerjasama selanjutnya dengan Felda yang melangkau di luar NTIS, di mana kami akan melancarkan inovasi dari syarikat pemula tempatan untuk menaik taraf sektor pertanian Malaysia. Kolaborasi ini akan mengorak langkah ke arah sesuatu yang baharu. Masa hadapan telah tiba dan ia bermula hari ini. Alami pembaruan. Ayuh, kita terokai teknologi. Terima kasih Zulaira. Kini saat yang dinanti-nantikan, sesi bual bicara. Namun sebelum itu, apa kata kita saksikan video temu ramah bersama peneroka Felda. Nama saya Muhammad Izzuar bin Yahya. Di rancangan saya seorang pengurusi KAF dan saya adalah generasi kedua lah di Felda Mempaga 1. Macam sekarang kita tengok di ladang masih lagi dengan cara yang lama, iaitu kita guna galah, sabit, kereta sorong dan sebagainya. Manakala kalau kata daripada pagi kita pergi, kurang-kurang petang kita balik. Okey, untuk daripada segi teknologi lah yang untuk membantu kerja-kerja di ladang ni, contohnya harapan sekiranya mekanisme yang terbaru lah untuk di sektor peladangan ni dapat diwujudkan. Saya rasa itu adalah satu peluang untuk anak-anak generasi kedua ni untuk balik ke rancangan semula. Okey, dengan teknologi yang baru dan sedia ada sekarang ni, dapatlah sektor peladangan ni, contoh daripada segi buruh, kos, masa, kita dapat kurangkanlah kat situ dan bertambah efisien pada masa akan datang. Bersama saya di studio untuk mengupas topik bertajuk Alami Pembaharuan Terokai Teknologi pada hari ini ialah Yang Berhormat Khairi Jamaluddin, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI, dan juga Yang Berhormat Datuk Seri Idris Jusoh, Pengerusi Felda. Kita mulakan dengan Yang Berhormat Khairi, ya, untuk pemahaman rakyat keseluruhannya. YB, apa kata kita mulakan dengan YB menerangkan apakah intipati Projek National Technology and Innovation Sandbox (NITS) Felda Mempaga, objektif serta kerjasama antara NTIS dan Felda, dan apakah hasrat dan tujuan utama kerjasama ini, YB? Terima kasih Anne, Datuk Seri Idris. Hari ini hari yang sangat-sangat istimewa sebab setelah National Technology and Innovation Sandbox dilancarkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Mahyudin, kita telah menerima banyak permohonan, 1,700 lebih permohonan setakat ini. Dan setakat ini kita telah luluskan 81. 21 daripada permohonan itu telah dapat pembiayaan 18 juta daripada 100 juta yang telah kita sediakan, 100 juta ringgit. Sandbox ini dengan mudah katalah, ini adalah satu projek untuk percepatkan pengkomersialan teknologi-teknologi, terutamanya teknologi yang belum lagi dapat dikomersialkan di skala yang besar. Saya telah mencadangkan supaya kita melihat bukan hanya kepada teknologi, tetapi juga kepada kawasan-kawasan dan juga kepada kumpulan sasar tertentu. Felda sudah pasti menjadi kumpulan sasaran yang sangat-sangat penting. Sebab sekarang ini seperti mana yang disebut dalam video, kaedah peneroka Felda itu masih lagi kaedah yang tradisi.
tidak menggunakan teknologi yang terkini, masih bergantung kepada buruh kasar. Dan kita nak melihat Felda ini menjadi satu test bed, satu medan ujian untuk penerokaan alaf baru dengan menggunakan teknologi alaf baru. Sebab itu saya telah bincang dengan Datuk Seri Idris. Untuk makluman, Datuk Seri Idris juga dulu sahabat dalam Jemaah Menteri. Saya tahu bahawa beliau adalah seorang yang, he gets it very fast. He is futuristic, he understands. Ini pengasas kepada soaring upwards. Sekarang ini banyak universiti yang sudah berada di top 100 disebabkan usaha beliau. So saya telah cadangkan, let's do something for the Felda settlers. Sebelum itu pun Datuk Seri Idris pun dah mula bergerak. Dia dah mula bertemu dengan MTDC dan di agensi-agensi lain di bawah MOSTI. How we can bring the Felda settlements into the 21st century. Sebab itu kita melancarkan sandbox di Mempaga dan beberapa rancangan lain untuk menjadi satu medan ujian test bed bagi teknologi seperti robotics, drone, IoT, Internet of Things. Untuk matlamat dia apa? Matlamat dia adalah untuk meningkatkan pendapatan peneroka Felda. This is not just for technology's sake. Teknologi mesti ada misi. There must be a mission behind these technologies. Jadi saya buat sandbox ini because saya nak melihat Malaysia menjadi negara berpendapatan tinggi, negara high tech, dan ada misi dia. Apa misi dia? Sandbox punya misi adalah antara lain, PM bagi tahu saya nak melihat melalui sandbox ini, yang pertama, kita mengurangkan kebergantungan kepada buruh kasar, buruh asing. Ya, kebanyakan banyak ladang-ladang menggunakan buruh asing sekarang ni. Yang kedua, kita nak meningkatkan food security. Dan yang ketiga, kita nak improve medical technology. Jadi dalam sandbox kita, banyak permohonan yang kita terima adalah dalam sektor perubatan dan juga sektor pertanian. Dan saya harap melalui sandbox Felda ini, kita akan mewujudkan dan mencipta pekerjaan, bukan pekerjaan buruh-buruh ladang. Imagine belia Felda yang dapat latihan untuk menjadi seorang drone pilot yang boleh melaksanakan semburan racun, yang boleh membuat kerja topography study dengan drone. Dan itu pekerjaan untuk masa depan yang kita nak wujudkan di kawasan-kawasan Felda. Ya, YB. Kita ke YB Datuk Seri Idris. Datuk, bagaimanakah kerjasama ini boleh memanfaatkan peneroka Felda, dan adakah ia dapat menyelesaikan antara cabaran-cabaran utama antara petani dan juga peneroka? Sebelum tu terima kasih KJ. Dulu jumpa setiap minggu di kabinet. Sebenarnya KJ ni pun orang muda dengan sainsnya. Saya ni orang tua berhati muda. Dan bila kita melihat, bila saya masuk di Felda, kita melihat bahawa antara isu-isu yang utama pasal COVID sekarang ni ialah isu buruh kasar yang sudah berkurangan. Setiap kali kita pergi kepada rancangan Felda, kita tak ada buruh lah tu. Jadi hasil tak boleh kutip, buah tak boleh kutip, pelepah tak boleh dipotong, banyak perkara. Dan memang sememangnya sekarang ni bukan lagi masa buruh. Sekarang ni masa kita menggunakan teknologi. Jadi sebab tu bila saya tengok KJ di MOSTI dan KSU-nya pun bekas ketua pengarah saya masa di KPT dulu. Jadi it clicks in, So saya kata, why not we do it together? Jadi dengan tengok seronok pula tengok ada drone, orang muda-muda KAF, kami anak Felda, Majlis Belia Felda Malaysia pun merasakan seronok. Dia melihat mula nak masuk ladang sekarang ni. Katakan dia drone operator. Bukan hanya untuk membuat topografi, tapi untuk membaja, untuk memotong dahan, untuk memotong buah. Jadi banyak perkara. Di samping mengurangkan penggunaan buruh asing, kita melihat dia akan meningkatkan produktiviti, dia akan mengurangkan kos dan meningkatkan pendapatan kepada semua peneroka-peneroka Felda. Alhamdulillah.
Berita baik ya, Yeah. Datuk Sri. Very Ya, good. No, very good. bite is not good enough. Oh, it's very, Very good. extremely good. Okay. Ya, YB Carey, mungkin kita boleh explore sedikit ya berkenaan dengan status NTIS sekarang ya. YB, berapa syarikat pemula telah memohon dan daripada jumlah itu, berapa permohonan telah diluluskan serta dana yang telah diagihkan? Untuk tahun ini di bawah program penjana kita telah diperuntukkan sebanyak 100 juta ringgit. Setakat ini kita seperti mana yang saya sebutkan tadi 18 juta telah pun kita luluskan. Ada syarikat yang mohon kita telah luluskan 81 ya. Tetapi ada yang telah mohon tetapi dia tidak perlu duit. Ada yang perlu duit, 21 kita dah bagi 18 juta seperti mana yang saya sebutkan tadi, in different range of sums, depending on sama ada dia multi-site, single site dan sebagainya. Tetapi ada juga yang masuk sandbox bukan untuk dapat pembiayaan dana, tetapi mereka nak dapat kelulusan regulatory. Dan inilah salah satu keistimewaan sandbox ini. Sandbox ini dalam istilah teknologi adalah perkataan digunakan apabila kita menggalakkan syarikat-syarikat pemula startups conduct their business dalam keadaan di mana beberapa kelulusan kawal selia ataupun regulatory diketepikan buat sementara waktu. Jadi dalam sandbox Felda ini, saya sukacita saya maklumkan bahawa kita telah menerima dan akan menerima satu kelulusan kelonggaran regulatory daripada Civil Aviation Malaysia, CAM, yang membolehkan drone operators, syarikat-syarikat pengendalian drone untuk menguji drone mereka dan juga perkhidmatan drone mereka di Felda Mempaga dalam tempoh masa 6 bulan hingga setahun. Dan ini adalah satu perkembangan yang sangat-sangat dinantikan. Ya, sebelum ini banyak drone operators mereka kata halangan mereka adalah untuk menerima kelulusan daripada pihak berkuasa, Civil Aviation Authority. Tapi sekarang ini di bawah kepimpinan CAM yang baru, dekat Captain Chester, dia sangat-sangat memandang ke hadapan. Ya, bukan sebagai regulator yang menghalang, tetapi regulator yang membolehkan sesuatu untuk berjaya. Sebab drone ini sebab dia terbang, jadi dia kena ada regulation. Kita tak boleh biar drone operator sewenang-wenangnya terbang. Ya, sebab kalau dia terbang dan dia ada kemalangan di atas, drone itu mungkin jatuh ke bawah. Jadi ia boleh mengundang satu kemudaratan yang besar. Jadi we have to have regulations, but we want to make sure that the regulations does not hamper the growth of the drone industry. Jadi di Felda ini sebagai contoh macam apa yang disebut oleh Datuk Seri Idris, mungkin drone ini akan bawa racun, pesticide. Ya, dia payload dia adalah pesticide. Jadi dia akan pergi terbang ke atas dan dia akan spray buat semburan. Jadi itu juga memerlukan regulation. Ya, takkan kita bagi kebebasan untuk siapa-siapa bawa racun dan terbang ke udara. Tetapi dengan adanya sandbox, dengan adanya visionary leadership at Civil Aviation Authority Malaysia, I think we can make this happen. Great. Yalah, sebab agak berbahaya ya, YB. Of course. Yes, of course. Okay, Datuk Seri Idris, YB, apakah potensi impact kita lihat kepada impact kerjasama ya ini kepada Felda dari segi pendapatan, dari segi produktiviti dan juga hasil pengeluaran? Mungkin YB boleh memberikan sedikit pencerahan. Sememangnya dengan penggunaan drone ni kita boleh mengurangkan kos dan meningkatkan pendapatan peneroka-peneroka. Kita dah buat unjuran di mana kita jangka peneroka akan mendapat pendapatan sebanyak RM5,000 sebulan. Tapi ini bukan hanya daripada kelapa sawit, tapi tanaman-tanaman yang lain. Ini yang ini baru kelapa sawit. Sebenarnya drone boleh gunakan untuk tanam nanas kita, untuk insya-Allah kita akan tanam kelapa. Bukan kelapa. Real kelapa lah, bukan ni kelapa sawit, ni kelapa. Cili, halia muda, herbs yang mengatakan kita akan lihat masa depan kita akan meningkatkan pendapatan kepada peneroka-peneroka dan masa yang sama dengan penggunaan teknologi kita nak lihat peningkatan kepada hasil kelapa sawit. Kita jangka
pada tahun 2023 juga, 2-3 tahun akan datang, hasil purata kelapa sawit kita ialah 25 tan 1 hektar. Dan bukan itu saja, kita lihat perahannya, the extraction rate akan juga meningkat kepada 23% pada masa tersebut. Jadi peningkatan dari segi pengurangan kos, peningkatan hasil, dengan penggunaan teknologi kita boleh melihat pendapatan yang lebih kepada samping kita tidak lagi perlu bergantung kepada buru-buru hasil. Di samping orang muda pun seronok. Kalau tolak wheelbarrow tak seronok. Dia ada, sekedar ada. Kita dah ada mesin-mesin macam panggil Tiger, semua sekali yang mana is mechanized. Jadi dia seronok lah. Dah ada motorbike yang boleh bawa load belakang. Jadi pemuda dia seronok naik motorbike ni, naik motorbike dalam ladang kelapa sawit. Jadi it's very welcoming kepada orang muda sebenarnya. Satu penggalakan. Ya, menggalakkan untuk mereka tadi, bapak tadi dalam video tadi, nak minta anak dia kerja di kelapa sawit. Tapi anak kalau tak ada benda-benda dia tak seronok. Dia boleh naik scrambler lah kelapa sawit, ada mesin, ada drone. Nampak hebat lah. Memilih pula Okey, kan? insyaAllah, ya. Okey. YB Khairi, itu faedah kepada peneroka Felda. Tetapi sebagai rakyat Malaysia yang bukan petani atau usahawan, apakah kepentingan projek ini, ya, YB, kepada negara dan bagi rakyat keseluruhannya? Apakah manfaat projek ini kepada kita semua, ya, YB, terutamanya bagi jutaan rakyat di Malaysia kini yang dibebankan dengan impak negatif berikutan pandemik COVID-19, YB? Saya tak boleh nak janji immediate results, ya. Sebab banyak daripada teknologi ini sedang membangun. These are emerging technologies. Tetapi kalau sekiranya kita buat pelaburan awal dalam teknologi-teknologi baru ini, saya percaya ia boleh menjadi pemangkin kepada pembangunan ekonomi masa depan. COVID dan pandemik COVID akan mengubah struktur ekonomi buat selama-lamanya. Ya, banyak negara akan lebih bergantung kepada self-sustainability dari segi sumber makanan. Ya, sebab kita risau dengan global supply chain sekiranya berlaku pandemik lagi ataupun pandemik ini tidak dapat dikawal dengan sepenuhnya. Jadi food security menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting untuk kita memastikan bahawa bekalan makanan itu dapat kita sediakan hampir, kalau tidak sepenuhnya, tetapi kebanyakannya di negara kita sendiri. Sebab itu banyak permohonan yang kita terima adalah dalam bidang pertanian untuk meningkatkan kecekapan sektor pertanian kita. Saya dengan Datuk Seri Idris dulu masa Jemaah Menteri selalu kita agak confused sebab kita ada tanah yang subur. Kita negara yang mana tanah kita sangat-sangat subur, banyak. Tetapi food import bill kita tiap-tiap tahun berbilion-bilion ringgit Malaysia. Dan kita tidak ada productive agricultural sector. Ya, so apa yang Datuk Seri Idris sebutkan tadi, ini bukan hanya soal kelapa sawit. Kelapa sawit ini sudah menjadi salah satu mainstay dalam ekonomi kita, tetapi crops yang lain yang dapat memberi self-sufficiency dan juga yang dapat memberi pendapatan tambahan kepada rakyat kita, terutama di kawasan luar bandar. Jadi this is not technology that is unavailable, it's available. Bayangkan kalau seorang peneroka, dia bukan hanya bergantung kepada hasil tuaian fresh fruit bunch dia, tetapi juga dia ada aplikasi yang boleh melihat real time. Dia punya small farm yang buat fertigasi cili, yang buat apa sajalah, ya. Dan dia boleh tengok temperature, dia boleh tengok ada IoT, ada sensor yang boleh memberitahu apakah status farm dia ataupun ladang dia. Jadi bagi saya sandbox ini, dia walaupun dia melihat kepada projek mikro, tetapi apabila dapat dikomersialkan semua teknologi ini and rapidly deployed and scale up, then we are talking about a game changer. Itu dalam pertanian. Ya, lagi satu sektor yang besar yang kita melihat dapat permohonan dalam sandbox adalah perubatan. Sebab sekarang ni pandemik telah memberi kesedaran kepada kita that health is everything. So we have received a lot of sandbox applications in the field of health.
Sebagai contoh, salah satu daripada syarikat yang terlibat dalam Sandbox telah mencipta satu robot yang telah pun kita guna pakai di Hospital Medan MIPS di Serdang waktu penularan gelombang pertama COVID-19. Waktu itu frontliners semua sibuk untuk menjaga pasien COVID-19, jadi tidak cukup tenaga kerja untuk hantar makanan. So we said, don't worry about sending the food, we have a company that can build a robot. So this company made a robot nama dia MCK-19, Makcik Kiah 19, dan robot itu ada LiDAR sensor, dia ada artificial intelligence, dia adalah robot untuk menghantar makanan di hospital-hospital supaya kita mengurangkan tenaga kerja yang ada di hospital. So, things are moving fast. That's great. YB, ke sektor korporat pula ya. Bagi sektor korporat, apakah daya tarikan NTIS YB kepada syarikat korporat atau pelabur atau venture capitalist ya, atau capitalist broker, terutamanya kini apabila cabaran oleh syarikat pemula teknologi seperti kadar pengkomersialan rendah dan juga kebergantungan tinggi kepada bakat asing semakin ketara YB? Ya, tumpuan kita dalam Sandbox ini adalah local technology. We want to champion local technology. Bukan kata kita tak boleh kerjasama dengan foreign technology. Banyak daripada syarikat yang terlibat dalam Sandbox, dia dapat beberapa komponen mereka daripada luar negara. We can't do everything alone. This is a globalized supply chain. Tetapi kita nak percepatkan pengkomersialan teknologi tempatan. Di dalam Sandbox ini, mereka mesti berada di apa yang disebut sebagai Technology Readiness Level 6, TRL6. Kalau kita pakai spektrum yang digunakan pakai oleh NASA, TRL, Technology Readiness Level. Yeah? So they are ready to prototype, beyond prototype already. And then they can go towards commercialization. Sebelum TRL6 boleh minta dana daripada MOSTI R&D Fund dan sebagainya. Itu lebih kepada pre-prototype, pre-commercialization. Tetapi kita mesti berada di TRL6. Mesti dah ada produk yang boleh diuji kaji. Jadi bagi saya, you see, I always say, soalan Anne tadi adalah apakah peranan ataupun peluang bagi sektor korporat. Ya? VCs, yes, ada peranan yang penting, ya, syarikat modal teroka, but they come towards the end. I want to be very frank. Ya? VCs comes towards the end when they can see produk itu boleh dikomersialkan. Tetapi bila peringkat TRL6 and below, this is the government. The government has to invest. Because private sector dia masih lagi belum tengok, oh you are just testing it out in Felda Mempaga, we don't know if you're going to succeed or not, we don't know whether you're going to commercialize. Jadi dalam pembangunan teknologi ini, banyak tugas dibuat oleh kerajaan. You look at your phone, this iPhone, touch screen, Siri, voice recognition, semuanya adalah hasil daripada pelaburan yang dibuat oleh kerajaan Amerika Syarikat melalui Defense Agency, DARPA, melalui NASA dan sebagainya. Later, only later, did the Apples, the venture capitals of the world come in with their fancy clothes and all of that. Yeah? Only later. But what we are trying to do now is to commercialize as fast as possible semua teknologi yang sedia ada, supaya all the venture capitals later can come in and give the crazy valuations. Okay lah, at least government has done something. We've seeded the technology and brought it to commercialization. Right. Tapi kita mulakan dengan projek rintis Felda Mempaga. Datuk Seri Idris, YB, mengapakah peneroka skim Mempaga sebenarnya dipilih untuk projek rintis ini, dan adakah ia akan dilaksanakan di skim lain pada masa hadapan? Projek ini dilaksanakan di Mempaga kerana ia ialah satu rancangan yang mesra kepada teknologi, pembukaan, sanggup menerima perkara-perkara baru, mempunyai kepimpinan yang terbuka dan sememangnya dekat dengan Kuala Lumpur. Kalau kita pilih yang Terengganu, Kelantan, jauh sikit lah. Kita pilih yang dekat-dekat, 1 jam setengah sampai, senang kita untuk melihat, memantau, dan kita akan diperkembangkan. Kita 317, nothing to worry about KJ. We can still do more than that. Cakap pasal food security. Kita the beauty about Felda ni, dulu kita hanya cakap pasal
kelapa sawit. Sekarang kita dah boleh tanam nanas, kita dah boleh, saya tak kata dah boleh bela ayam, dah boleh bela itik, dah boleh bela kambing, dah boleh bela lembu. These are the contents of the food security items in Malaysia. So we can do it because we have the land, we have the people, and we have the potential. Felda has a potential of filling up kemampuan, keperluan security makanan negara, insyaAllah. Dengan teknologi dia akan bercepatkan lagi. We know the basic technologies are there, tapi dia tak diguna. It's lying there, nobody's really going to use it. So we have mostly to push it, magic to help us out, to get it done as soon as possible. Tomorrow, said. Get it done, and kita akan melihat, KJ, kita akan melihat bagaimana Felda dan juga Mosty boleh memainkan peranannya untuk memastikan food security negara kita akan lebih terjamin. Great, looking forward. You know, it actually benda ni just click. Masa tu Hari Peneroka, I think we were together di Perak masa Hari Peneroka, PM mengelancarkan Hari Peneroka. And then we were just talking, saya dengan Datuk Idris, and then I said, I'm looking after technology. You are perhaps the biggest landowner, one of the biggest agricultural landowner in Malaysia. So bila it just seemed to be a good fit. I have to test the technology. Datuk Sri Idris perlukan teknologi, Felda perlukan teknologi, and we have the biggest plantation land bank under Felda. Boleh kita guna pakai untuk test this technology. And so many peneroka. 1112, 938. Itu peneroka. Tak masuk warga peneroka yang anak generasi kedua, tiga, 2 juta sebenarnya. Seluruh negara. It's really a good test bed, kalau nak sebut kan. Okay, YB Khairi, untuk memahami projek ini dengan lebih dekat YB, mungkin YB boleh berkongsi beberapa contoh syarikat pemula mungkin yang terlibat dalam projek ini dan manfaat daripada projek kepada sektor pertanian dalam masa akan datang, YB. Okay, one of the companies yang dalam video tadi adalah nama dia Aerodyne. Aerodyne ini adalah ramai rakyat Malaysia yang tak tahu, tapi Aerodyne ini telah disenaraikan dalam sebuah terbitan industri sebagai one of the top 3 drone companies in the world. In the world. And it's a Malaysian company. It's a local company. Saya pergi dia punya pejabat di Cyberjaya. Dia tidak buat drone, tetapi dia buat the brains of the drone, which is the software, which is the application of the drone. Dia akan beli drone itu off the shelf, tapi kegunaan drone itu, the software design and everything is designed by Aerodyne. So tadi Aerodyne, Kamarul saya tengok dalam video tadi, dia telah terangkan aplikasi drone sebagai contoh di Felda yang boleh digunakan untuk not just untuk tengok pemantauan tanah ladang, tetapi juga semburan, fertigation, semburan racun, tetapi going forward also tuaian. Can you imagine end to end boleh dilaksanakan oleh drone, end to end. Termasuklah sekarang ni kalau nak potong kena guna galah panjang, Saya dah lihat ada drone yang boleh potong dengan laser. Dia terbang bawah canopy dan dipotong dengan laser. Of course, we have to test it first, We don't want the laser to cut off anything else. Tetapi kita melihat bahawa ini boleh meningkatkan hasil pertanian. I think more than 20%, dan proses pembajaan 5 kali lebih pantas dengan menggunakan drone. Another one that's in the air. Another company is called Braintree. Braintree juga adalah syarikat kecerdasan pembuatan artificial intelligence. I'm told that's what artificial intelligence AI, is in BM. AI. Dan dia buat robotik, So dia buat smart fertigation. Dia boleh meningkatkan hasil pertanian 30%. So they design the robots, again a local company yang boleh buat fertigation, and everything is done via the robot. Tak perlu buat manual lagi. So kadang-kadang bila kita nak buat semburan ini, it's a dangerous and dirty job,
So you don't no longer think about young Malaysians, belia kita buat semburan secara manual. Dia tak buat pun. It's not a Malaysian doing that, somebody else. But think about a young Malaysian guy who's designing this AI, designing the robot and deploying it di kawasan-kawasan Felda. So itu antara contoh syarikat yang ada dalam sandbox Felda. Ya, Wabi, take it further ya, bercakap berkenaan dengan teknologi baru ini. Drone teknologi dan robotics telah diwar-warkan untuk beberapa tahun setakat ini, tapi tahap penggunaannya masih rendah kerana dihadkan oleh peraturan kawal selia. Jadi bagaimanakah NTIS dapat membantu perkembangan teknologi drone dan juga robotics ataupun teknologi canggih macam-macam untuk digunakan dalam sektor pertanian maupun sektor lain, YB? Saya rasa ada beberapa perkara yang menyebabkan ini menjadi turning point. Ya. Satu adalah bukan terhad kepada Malaysia tetapi globally, and that is the convergence of technology. Dulu mungkin kita ada drone, ya, drone ni dah lama dah, ya. Drone kita pun ada yang pernah beli drone beberapa tahun dulu, the amateur hobby drone dan sebagainya. But now you're talking about convergence. Now you're talking about the convergence of drone and artificial intelligence, ya. Jadi drone ini sudah pun mempunyai kepintaran yang luar biasa. You're talking about the convergence of robotics and IoT. Jadi di mana-mana ladang, dia bukan hanya robot tetapi robot dan ladang itu connected to the cloud, and you can monitor on your phone using an application. So the convergence is crazy right now. Dan ini menyebabkan potensi perkembangan teknologi yang sangat-sangat pantas. Yang kedua adalah policy. One is convergence, the other one is policy. Apabila kita set up sandbox ini, ia menyebabkan kita membuka ruang, contoh di Mempaga, yang sebelum ini tidak ada policy yang jelas. You know, if you are a drone company, you don't know where to test your technology. Tidak ada tempat untuk menguji teknologi. Tidak ada regulator yang friendly, yang membuka ruang kepada teknologi. Tidak ada program seperti NTIS yang dapat membiayai, give you the funding for it. Jadi saya melihat inilah yang akan menyebabkan satu inflection point dalam penggunaan teknologi ini, yang selama ini seperti mana Datuk Seri Idris kata, it's been there. The technology is there. Tetapi oleh kerana yang pertama tidak ada convergence yang hebat, yang kedua tidak ada policy yang jelas, maka tidak dapat diperkembangkan di skala yang besar. Ya, faedah ni memang jelas, tetapi kalau kita tengok dari segi kesediaannya, Datuk Seri Idris, ya, saya pasti ini bukan pertama kalinya program seperti ini dilaksanakan, terutamanya bagi membantu peneroka Felda, ya. YB meningkatkan pendapatan serta juga kualiti hasil pengeluaran mereka. Malah kejayaan mana-mana program banyak didorong oleh kesediaan peneroka untuk menerima dan juga melaksanakan teknologi baru dalam pelbagai penanaman dan juga pengeluaran mereka, YB. Jadi sejauh manakah kesediaan peneroka dalam pelaksanaan projek ini? Apakah maklum balas mereka? Datuk Seri mungkin boleh berkongsi. Ya, yang menarik tadi, KJ kata tadi ialah drone. Saya sonok teknologi lagi. Sebelum tu, teknologi ni kalau kita lihat, drone katalah dia membaja. Bukan hanya membaja. Drone dengan IoT, dengan artificial intelligence, dia beritahu baja apa dia beri. How much nitrate, potassium, sodium, so dia dah beritahu. Dengan tepat, sini ya? pokok mana yang kena baja. Dia beritahu bila dia baja. Banyak mana all this information, you know, with the cloud technology, kita boleh ada information, kita tahu di mana, bila. Ini all the information are there. And then bila katalah dia boleh menuai, dia beritahu, dia boleh melihat dengan dia punya artificial intelligence buah mana yang dah masak. Dan dia bukan hanya buah mana yang masak, dia boleh melihat berapa kg. We're looking at it and kita tahu buah dia hasil banyak mana. Keseluruhannya berapa hasil seluruh ladang. Itu jadi is satu perkara yang memang kita memang wow lah. It's wow factor, sebab tu saya teruja sangat nak datang hari ni dengan Magic, dengan Mosti ni. So terima kasih sekali lagi. Tapi peneroka dah berbeza sekarang. Peneroka is going through a brain science program. Ini pun peneroka sekarang dah going through NLP. Neuro Linguistic Programming.
Sebab tu peneroka sekarang dah mula menderma. Kita ada program, sekarang peneroka dah mula menderma. Dulu kalau dahulunya peneroka dapat duit raya. Sekarang pada tahun depan insya-Allah yang 300 yang kerajaan beri pada peneroka itu, peneroka akan beri pada Majlis Agama Islam negeri-negeri. Jumlah lebih kurang 33 juta. Dah peneroka dah mula berubah. Kita melihat bahawa peneroka percaya bahawa they should be giving, they should believe in charity. Jadi peneroka sekarang dah dengan NLP, dengan brain science, neuroscience, peneroka insya-Allah dah berubah dan saya telah dalam masa singkat 3-4 bulan ni dah berubah. Besok pun saya akan ke Segamat. Segamat sekarang ada satu program NLP, neuroscience, brain science di Segamat untuk mengubah pemikiran. Insya-Allah peneroka is changing and some have changed. Very positive. Yeah. Very positive. Okey, soalan cupu mas kepada YB Khairi ya. YB yang juga pakar ekonomi. Unjuran Malaysia sekarang ni, unjuran Bank Dunia terhadap ekonomi Malaysia YB bagi tahun 2020 ialah penguncupan sebanyak hampir 5%, to be exact 4.9% YB. Jadi apakah saranan YB untuk menggerakkan ekonomi kita semula? Adakah NTIS mampu menyumbang kepada usaha ini? Apakah pendapat YB? Kita sekarang ini berada dalam satu kegawatan yang sangat-sangat luar biasa. Kegawatan yang kalau sebelum ini hanya pada Great Depression yang kita melihat kegawatan yang seteruk yang dihadapi oleh dunia. Dan ini bukan kegawatan yang terhad kepada satu rantau atau satu negara. Ini kegawatan yang melibatkan satu dunia disebabkan pandemik ini. Untuk kita pulihkan ekonomi dunia, kita kena melihat kepada yang pertamanya sudah pasti tamatnya pandemik. Ya, sebab itu pengumuman Yang Amat Perdana Menteri semalam sangat-sangat penting, iaitu kita telah berjaya untuk menandatangani satu perjanjian dengan syarikat pharmaceutical Pfizer untuk mendapatkan vaksin awal bagi rakyat Malaysia. Dan saya dan Datuk Seri Dr. Adham sebagai pengerusi bersama Jawatankuasa vaksin sedang berusaha untuk memeterai beberapa lagi perjanjian supaya kita dapat vaksin untuk sekurang-kurangnya 70% daripada rakyat kita supaya kita mencapai imuniti kelompok. Tetapi vaksin sahaja tidak akan memulihkan segala-galanya, ya, sebab keberkesanan vaksin pun kita tak tahu berapa lama dia akan tahan. Dan kita kena melihat kepada pembangunan ekonomi yang berbentuk baru. Saya dalam Jawatankuasa Sains dan Teknologi bagi mengurus pandemik telah membangkitkan satu konsep low touch economy, low touch high tech economy. Sekarang ini dengan pandemik kita tak boleh sentuh banyak permukaan sebab kita risau virus partikel itu ada di atas permukaan. Jadi low touch high tech economy ini adalah bagaimana kita dapat membangunkan infrastruktur yang berteknologi tinggi yang tak perlu kita terlalu banyak sentuh permukaan, yang tak perlu kita rasa risau untuk pergi mana-mana, ya. Jadi dalam hal ini banyak potensi untuk teknologi. Technology will drive economic recovery. Ya, teknologi semudah-mudah teknologi daripada e-commerce yang kita melihat sudah pasti sekarang ni banyak buat online shopping kan. Tidak sangat pergi ke pusat-pusat beli belah. Kalau kita pergi shopping center pun agak kosong sekarang ni disebabkan pertamanya orang risau nak keluar. Jadi semudah-mudah e-commerce sampailah ke apa yang Datuk Seri Idris sebutkan tadi, the more complex technology of AI, of IoT, of cloud computing, driving agriculture. Every single sector is going to change because of COVID. Dan perubahan ini akan dipacu oleh teknologi. Jadi banyak teknologi itu dah available. For instance, e-commerce, you don't have to go through the sandbox because this is easy technology, you know, it's off the shelf. Any company that retailer yang sebelum ini belum lagi adopt e-commerce, they can do so just by purchasing the software online. Tetapi the more complex technologies yang memerlukan testing,
yang memerlukan regulatory approvals dan sebagainya. Itulah di mana Sandbox boleh bantu untuk menerokai teknologi baru bagi mentransformasikan sektor-sektor seperti pertanian, pembuatan, perubatan. Ya. Satu lagi yang saya terlupa nak sebut tadi, mission yang diberikan oleh Perdana Menteri untuk Sandbox adalah PM cakap kat saya, KJ, can you make sure that we have less foreign workers in the factories? Ya, jadi banyak juga permohonan yang kita terima syarikat robotics. Ya, selama ini kita banyak cakap, why can't we have more automation in the factories dan sebagainya. Again, convergence, price. So we have a lot of local companies sekarang ni that can deploy linear robots dengan harga yang berpatutan. So SMEs can start replacing dia punya pekerja-pekerja daripada luar negara dengan robots untuk assembly line mereka. Jadi ekonomi teknologi. Yes, itulah masa depan kami dan ini sememangnya berita yang bukan saja baik, ya. Datuk Seri, berita yang mengkagumkan bagi kita semua dan kita sebenarnya look forward, ya, kepada semua faedah dan juga manfaat kepada bukan sahaja peneroka Felda tetapi rakyat keseluruhannya. Jadi sekian sesi bual bicara kita pada hari ini. Diharapkan kami semua mendapat pencerahan berkenaan dengan pelaksanaan projek NTIS Felda ini. Terima kasih diucapkan kepada YB Yang Berhormat Khairi Jamaluddin, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI, dan juga Yang Berhormat Datuk Seri Idris Jusoh, Pengerusi Felda. Dan untuk maklumat lanjut mengenai NTIS, projek perintis atau untuk menghantar permohonan, sila layari laman sesawang www.sandbox.gov.my atau email ntis.enquiries@sandbox.gov.my. Majlis diteruskan dengan persembahan video NTIS. Sama-sama kita saksikan. Nama saya famous di Mempaga 1 ni dikenal oleh masyarakat panggil Pak Nak Zahid. Saya menduduk di Felda Mempaga ni sudah 42 tahun. Saya datang kemari 27 hari bulan 11, hari Khamis malam Jumaat saya naik rumah. Buat masa ni masalah saya sudah berumur lagi 1 tahun 70. Bekerja dalam Felda ni, ladang dia, permukaan bumi dia tidak sama, berbukit-bukit. Sehingga berbukit-bukit ni kena menggunakan tenaga yang kuat dan banyak. Sekarang saya sudah tidak ada daya upaya lagi untuk menguruskan ladang Felda ini sebab saya tenaga sudah berkurangan dan berumur yang lanjut. Sebut saja peneroka ni kita sedia maklum usianya dah melewati ataupun melebihi 60 tahun semuanya lah. Buat masa ini generasi kedua ni agak kurang bagi pendapat saya. Mereka lebih suka jugalah bekerja di luar. Rasanya pada pendapat saya kita masih menggunakan juga kaedah atau cara teknologi yang lama. Untuk agriculture, masalah utama adalah untuk pengawalan kos. Kedua adalah untuk menambahkan lagi pengeluaran. So salah satu cara drone boleh menyelesaikan masalah ini adalah menggunakan otomasi. So kita lihat drone ini adalah sebagai sebenarnya robot pintar yang terbang. So kita boleh gunakan robot pintar yang terbang ini untuk pembajaan, untuk pengesanan, untuk meracun serangga. Antara idea yang diterokai sekarang juga adalah termasuk untuk penuaian tanaman menggunakan drone. Jadi ini akan mengatasi masalah penggantungan pada buruh. Dengan menggunakan teknologi-teknologi terkini dan pintar ini, saya yakin kita boleh melonjakkan lagi industri pertanian di Felda dan juga di negara kita. Mengikut kajian, dalam 30 tahun dunia dan negara kita memerlukan 2 kali ganda makanan. Dan sekarang ini purata umur petani adalah 50-60 tahun, tetapi kita perlu produce twice the amount of food. Jadi sangat penting untuk para belia untuk berkecimpung dalam pertanian agar kita dapat menjamin security makanan negara kita.
Kami harap dengan teknologi kami, belia peneroka Felda dapat lebih berkecimpung dalam pertanian industri 4.0. Jadi dengan teknologi kami, pertanian bukan lagi satu yang membanting tulang, tetapi adalah satu teknologi yang senang untuk diguna oleh para belia peneroka Felda. Saya harap sains teknologi yang baru boleh menyenangkan bekerja-kerja di ladang. Allahu Akbar. Ayah harap abang teruskan bersama dengan Felda. Jangan abang berubah janji terhadap ayah. Sebab keadaan sekarang kita kalau boleh teruskanlah apa yang ayah buat. Persembahan video itu mengakhiri majlis virtual kami pada hari ini. Terima kasih kerana bersama kami. Saya Anne Edwards. Salam sejahtera. Kita jumpa lagi.